di Politeknik Umpoma. Jika siapa pernah belajar di Politeknik Umpoma, maknanya kita samalah daripada politeknik yang sama, okey. Dulu saya pemegang diploma Banking and Finance, okey, di Politeknik Umpoma. Manakala suami saya juga senior sebenarnya kan, bertemu jodoh di Politeknik Umpoma. Dia diploma perniagaan dan seterusnya dia menyambung degree management di USM, okey. Minta maaf sebab slide yang sebenarnya saya tak sempat siapkan, jadi saya guna slide masa kita punya seminar Zero to Hero. Okey, jadi adalah saya suami isteri adalah seorang peniaga restoran, okey, di dalam bidang makanan lah, food and beverages selama 22 tahun. Orang kata dia nak kata otai tu tak adalah otai sangat kan, tapi memang pengalaman di dalam bidang F&B ni 21 tahun. Siapa yang dari bidang F&B juga boleh type satu. Saya nak tengok juga kan, ada kot geng saya juga yang sama-sama daripada bidang makanan dan perniagaan restoran. Okay, next. Wah, ada Atika, Alhamdulillah. Okey, ini adalah keluarga tercinta. Terima kasih FDD Bainon. Kita sama daripada bidang F&B. Ini adalah suami, anak yang sulung yang belah kiri tu nama Arisha, 22 tahun. Jadi senang saya nak ingat berapa tahun saya bermula berniaga, itulah usia dia. Sebab apa kalau anda tanya, saya bermula berniaga masa dia baby lagi berusia 58 hari. Tak habis pun lagi pantang 60 hari kan. Orang kata pantang 100 hari kan. Tapi tak sempat habis 100 hari, saya direzekikan dapat buka kedai. Pertama sekali di Alustar, waktu tu dia baby lagi. Masih kedai, usunglah ke sana kemari baby Arisha waktu tu umur 58 hari kan. Tidurlah dia kat bawah kaunter kan. Tidurlah dia di kaki 5. Inilah anak yang paling tough lah kalau tanya saya kan. Hasilnya dia ni kalau campak ke mana pun insya-Allah dia boleh hidup. Dia sebab daripada kecil dia dididik dengan menjadi seorang baby yang sangat tough. Okey. Anak kedua saya Azahra sekarang berusia 15 tahun dan anak yang ketiga lelaki tu Akif sekarang berusia 13 tahun. Ini adalah antara big why saya. Kenapa saya betul-betul fokus, betul-betul buat perniagaan Amway ini. Okay, next. Okey, mesti ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu kan. Ini adalah antara kedai-kedai makan dan juga restoran saya lah selama 22 tahun. Kalau ikutkan dia punya senarai sebenarnya panjang lagi kan. Tapi tak apalah. Yang ni saja yang saya sempat senaraikan. Ini adalah asal tu daripada Pacific Complex di Alustar. Mungkin ada orang Alustar kat sini kan. Tahulah zaman tahun 2000 ni Pacific Complex ni sangat terkenal di Alustar. Jadi saya meniaga food court daripada satu shop lot jadi 2 shop lot, daripada 2 jadi 3 shop lot. Tu datang melawat ke kedai kami dan offer kami untuk meniaga di Tesco Sungai Petani. Jadi di Tesco Sungai Petani Selatan kan. Seterusnya saya buka juga kafe di Sungai Petani Selatan juga, satu kafe. Lepas tu di Tesco Sungai Petani, bila tengok yang Sungai Petani Selatan tu okey, saya buka di Sungai Petani Utara. Okey, seterusnya di Tesco Jelutong pun saya pernah buka di situ, saya rasa dalam 4 tahun ke 5 tahun. Seterusnya di Tesco Seberang Jaya. Di Tesco Seberang Jaya ni masih ada sehingga kini. Okey, dan seterusnya cawangan di Komplek Bukit Jambul. Di sinilah orang kata saya berkenalan dengan kita punya founders Diamond Syahrul Fahmi, sebab waktu ni saya sama-sama menetap di Bayan Baru di dalam taman yang samalah dengan founders Double Diamond waktu tu kan. Jadi kami sama-sama meniaga di Pasar Ramadan kan, meniaga di Komplek Bukit Jambul, terutamanya sekali bila tibanya bulan Ramadan. Jadi waktu tu saya rasa founder Double Diamond pun belum lagi buat Amway, ataupun mungkin dia dah start tapi dia tak pernah lah berkongsi pada saya lagi kan. Mungkin masa tu belum rezeki lah. Seterusnya saya buka lagi cawangan di Geni Plaza. Siapa biasa pergi Geni Plaza ni mesti tahu kan, food court di basement Geni Plaza. Saya pun pernah duduk di situ selama beberapa tahun.
Okey, seterusnya di Perangi Mall. Siapa biasa pergi Perangi Mall, di situ pun saya pernah berniaga. Seterusnya di Bertam, di tempat saya duduk ni dulu, saya pernah berniaga di kios Bertam. Kan di kios Bertam, dan seterusnya saya membuka satu restoran nasi ayam di Taman Bertam Perdana. Kan. Jadi inilah antara antara saya punya cabang perniagaan lah sebelum saya berjumpa dan berjodoh dengan MW. Okey, seterusnya. Kan. Jadi tadi restoran kan. Kalau nak cerita sebenarnya panjang lagi tapi slide tu tak sempat siap. Jadi tak apalah. Saya pun buat macam-macam perniagaan sebenarnya. Kan. Saya pun pernah mengeluarkan produk sendiri. Saya pun pernah menjadi ejen. Saya pernah menjadi founders mengeluarkan foundation. Saya pernah mengeluarkan serbuk teh tarik sendiri. Jadi macam-macam sebenarnya yang saya cuba. Kami juga pernah join expo, jual kain baju, jual tudung kan. Orang berniaga ni orang kata asal barang jadi duit. Betul tak? Jadi asal barang jadi duit. Jadi bila kita punya pandemik melanda, kan, pada saya tak ada siapa yang terkecuali pada waktu ini, saya pun terkesan. Kami keluarga sangat terkesan daripada orang kata hidup yang selesa sebelum ni kan. Dulu memanglah saya buat sendiri, saya beli barang sendiri, saya masak sendiri. Dulu pada tahun 2000 hingga tahun 2008 macam tu. Tapi setelah orang kata dah stabil, kita dah ada pekerja, jadi saya bagi bab masak-masak tu saya bagi pada pekerja. Jadi saya dengan suami hanya manage sahaja. Jadi orang kata banyak adalah rehat kan. Bagilah pada orang pula, kita pun nak berehat, kita nak ada kehidupan sendiri. Tapi bila datang COVID-19 ni, itulah saya katakan dulu saya yakin 21 tahun saya berniaga, ekonomi meleset ke, apa jadi ke, perniagaan makanan saya tidak pernah terjejas. Jadi saya rasa perniagaan makanan ini sesuatu yang sangat selamat lah. Jadi kan apa pun orang tetap makan kan. Saya fikir macam tu. Tapi sebenarnya saya silap. Bila Allah nak uji ni, dia tak kira siapa pun anda. Dia tak kira anda berniaga makan ke, anda berniaga apa pun, saya rasa pasti semua orang akan terkesan. Jadi di sinilah orang kata satu titik tolak di mana saya kembali mengingati MW. Kan saya dengan suami terpaksa orang kata menurunkan ego. Kan, menebalkan muka kan, berniaga di kaki lima. Kan, ini kalau nak tengok tu orang nak cerita nanti jadi sedih pula kan. Tapi inilah hakikat kehidupan yang kami sekeluarga harus lalui, di mana saya terpaksa bawa anak usung sebab kita tak nak guna pekerja sebab kita nak jimat pekerja kan. Sewa di kaki lima walaupun di Tesco sangat mahal sebenarnya. Bukan sewa macam kita di pasar malam kan, RM2 sehari kan. Kalau pasar Ramadan 300, sewa di Tesco tetap ribu-ribu walaupun di kaki lima. Walaupun dia tak bagi apa pun, dia bagi tapak saja kepada anda. Okey. Jadi di sinilah saya bermula kembali. Kami orang kata zaman kejatuhan. Jadi waktu inilah pekerja pun tidak boleh bekerja kan. Pekerja pun waktunya habis kontrak, pekerja luar tidak boleh masuk. Jadi kami terpaksa bermula daripada kosong. Jadi siapa yang pernah ataupun siapa yang sama-sama kan berniaga di dalam bidang makanan, mereka akan tahu dan merasai macam mana peritnya waktu ni bila kedai saya tidak dapat beroperasi. Kan, bila kedai tak dapat beroperasi ni, dari mana-mana kita nak dapatkan jualan. Memang jualan jadi kosong ya. Sebab shopping kompleks orang tak datang dah waktu tu. Jadi bila tiada orang di shopping kompleks, bermakna tiada bisnes. Bila tiada bisnes bermakna anda tidak ada income. Okey, tetapi anda terpaksa membayar cost overhead. Anda terpaksa membayar sewa, anda terpaksa membayar gaji pekerja walaupun anda tidak beroperasi. So di sinilah macam mana kita nak counter keadaan ni. Di sinilah saya cuba mengorek simpanan-simpanan yang ada. Kan, income tak ada tapi keluar. Jadi kita orang kata simpanan kita yang ada tu, macam kami simpanan di tabung haji, kami terpaksa orang kata tiap-tiap bulan buat keluar. RM8,000, RM10,000, RM6,000, top up dan top up selama 2 tahun sehingga simpanan kami habis lebih kurang RM200,000 kan. Orang kata kita sangka panas sampai ke petang tapi rupanya hujan di tengah hari. Jadi siapa sangka kan. Tapi ini adalah satu iktibar kepada saya dan suami bahawa kita sebenarnya kena ada satu backup plan.
Waktu ini memang kami merendahkan ego sehingga ke bawah-bawahnya. Tidak ada orang kata apa, tidak ada apa, maknanya kita letak diri kita sampai satu tahap yang di bawah lah. Kita kena bermula daripada bawah. Jadi macam saya dan suami, bila kita fikir-fikir balik, sekarang ni kita nak buat apa abang? Kita bincanglah suami isteri kan. Nak tak nak saya kata kita terpaksa pergi cari kerja. Di sinilah bermulanya kalau anda tengok gambar yang belah kanan sekali di mana saya dan suami pergi ke Ninja Van untuk mencari pekerjaan. Jadi saya pergi 2 orang, kami isi borang. Kan, isi borang. Jadi memang kita rendahkan ego lah kan. Sebab kita daripada owner perniagaan. Kan, kita daripada pemilik perniagaan, kita rasa kita selesa, tapi bila sampai satu masa anda kena berubah. Anda kena buang malu, anda kena buang ego, pergi cari kerja. Sebab apa? Kita fikir anak-anak. Kan, kita fikir nak makan, kita fikir kelangsungan hidup. Sebab duit akan habis. Banyak mana duit pun kita korek akan habis. Jadi saya teman suami saya 2 minggu untuk menghantar barang sementara dia nak biasa. Kan? Bukan senang nak cari alamat. Bukan senang nak cari setiap rumah. Kan? Mungkin apa, ada daripada anda yang pernah buat penghantaran barangan, tapi mungkin ada daripada anda tak pernah. Tapi saya nak cerita kepada anda, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Orang nampak kereta Velfire kan hebat, tapi di sini tidak ada kehebatan. Ini bukan cerita pasal kehebatan, ini adalah cerita satu pengorbanan di mana walaupun anda ada kereta Velfire, anda ada rumah banglo, tapi bila sampai satu tahap anda kena rendahkan ego anda kena bermula daripada bawah untuk mencari sesuap nasi. Jadi inilah orang kata sampai accident kan, sampai pecah dia punya bumper. Sebab orang kata nak ligan kita punya parcel. Sebab satu parcel hanya RM2 saja. Kan? Jadi hari pertama tu nak dapat 25 parcel pun sangat memeritkan. Minyak kereta Velfire tahulah berapa kan. Sebab kami tak ada kereta lain yang besar yang boleh bawa banyak, orang katakan banyak muatan. Velfire ni je yang kami ada yang besar, boleh banyak bawa banyak muatan. Okay, next. Next. Okay. So bila orang kata suami saya lepas 2 minggu dia dah boleh dah. Dia dah boleh atur barang, dia dah boleh atur jadual, dia dah pandai. Jadi saya kata macam ni, abang, sekarang ni kita kena berbahagi tugas. Saya kata, saya nak fokus balik kepada MV. Sebab saya ingat dulu Cik Ta dan edisi dia pernah datang ke rumah saya bercerita mengenai perniagaan MV. Tetapi waktu itu saya tidak berminat sebab saya sombong, saya ego dan saya rasa saya sudah mempunyai pendapatan yang sangat banyak dan saya tidak perlukan MV. Jadi saya hanya daftar sebagai pengguna sahaja. Kan, tapi dalam bulan 2-3 tu saya start fikir, saya kata saya nak cuba buat MV sebab masa tu saya di rumah kan. Jadi saya kata dengan suami, saya nak buat MV. Saya cari balik Cik Ta. Saya telefon balik Cik Ta. Cik Ta kata, Izzah, kalau Izzah nak start, Izzah kena join ABRM. Di sinilah saya bermula dengan kita punya seminar ABRM yang sangat hebat yang disediakan oleh mentor kita kan. Mungkin pada orang ABRM ni macam tak ada apa-apa kan. Tapi pada saya ABRM ni sesuatu yang sangat hebat. Satu titik tolak pada saya kan. Untuk saya tengok dan saya faham apa itu bisnes MW sebenarnya. Jadi saya bermula dengan gelas yang kosong. Kan walaupun saya ada pengalaman 22 tahun, tetapi bila masuk ABRM saya datang dengan gelas yang kosong sebab ini adalah suatu perniagaan yang sangat berbeza yang tidak sama dengan saya punya perniagaan sebelum ini. Alhamdulillah saya adalah top 10 juara ucapan kan, juara jualan. Alhamdulillah, ini adalah kenangan manis lah saya di dalam ABRM dengan versi saya yang sangat hebat Pak Ya dan timbalan versi saya Kak Ros. Okay, next. Okey kan, bila kita dah orang kata dah tekad lah kan, macam mana saya nak buat MBA, di sinilah perjalanan bisnes MBA saya bermula. Okey, saya start orang kata berkongsi, saya start promote, saya start belajar demo produk, saya start masuk house meeting macam anda kan. Jadi macam saya kata belajar daripada bawah, kita start daripada bawah kan. Sebab ini adalah sangat berbeza dengan perniagaan konvensional saya sebelum ini di mana saya masak, saya di dapur kan. Saya tidak perlu bercakap. Saya tak perlu jumpa dengan orang.
Tapi bila MW kita kena jumpa dengan orang, kita kena look presentable kan. Kalau kita masak kita pakai baju chef je, tak payah nak makeup, tak payah nak pakai lipstick semua kan. Tapi bila kita kena buat MW, kita kena berubah. Jadi dari situlah saya belajar sedikit macam mana nak bersiap kan, macam mana nak jadikan diri presentable kan. Jadi saya belajar. Di sinilah orang kata titik tolak. Semua orang akan lalui benda yang sama lah kan. Kita pergi shop, inilah aktiviti-aktiviti kita di dalam perniagaan MW. Okay, next. Okey, inilah Cikgu Roti kan, bila kita pandemik, kita kebanyakannya semua kelas secara Zoom. Jadi saya pun sama tidak ketinggalan membuat kelas secara Zoom kan. Memanglah kita ada yang hands on pun ada, tapi sepanjang-panjang pandemik tu kami lebih fokus kepada kelas secara Zoom saja. Okey, next. Okey, inilah bonus bersama MW kan. Sebab saya bermula dalam bulan bulan Mac macam tu. Jadi bila bulan Mei tu saya start dapat bonus. Yang ni tak silap saya bonus 15%. RM2,679.17. Sebenarnya saya sangat terkejut kan, sebab saya dulu kerja makan gaji. Saya pernah kerja makan gaji selama 3 tahun. Waktu tu gaji saya basic 1,200 sahaja. Bila saya interview tu, saya tanya dengan HR manager tu. Saya kata, tuan, berapa maksimum gaji saya kerja kat sini? Saya tanyakan. Jadi dia kata kat saya, jangan risau. You punya gaji, dia kata tak ada limit. Up to the sky, dia kata kat saya. Jadi saya pun waktu tu terbayanglah kan, up to the sky. Macam mana lah banyaknya gaji saya kan, up to the sky. Jadi saya pun kerja 3 tahun. Betul-betul up to the sky, dia bagi naik gaji saya RM30. Kan orang kata kecewa tu, Masya Allah, Tuhan saja yang tahu kan. Saya bekerja berhempas pula dengan saya mengandung anak yang sulung. Dia kata up to the sky, dia bagi saya RM30. Siapa yang pernah rasa apa yang saya rasa tu, cuba komen 555. Kan, macam mana kecewanya kita dengan kita mengandung. Waktu tu saya duduk di Kuala Lumpur kan, saya fikir anak nak kena beli pampers, anak nak kena beli susu, anak nak kena hantar pengasuh. Jadi naik gaji RM30. Jadi waktu tu lah saya kata dengan suami, jomlah kita balik Alostar. Saya kata kita buka bisnes. Suami saya kata ni adalah satu kerja gila, dan dia kata saya gila. Sebab elok-elok kerja, dia pun kerja kan. Lepas tu dia kata nak berhenti. Waktu tu simpanan saya ada kot dalam 3,000 macam tu. Saya kata tak apa abang, kita balik Alostar, kita meniaga. Tapi kalau dalam masa 3 bulan, kita meniaga tak okey, abang pergi cek kerja. Sebab saya ada backup untuk 3 bulan saja untuk bayar duit kereta. Kan, orang kata memang kalau kita tak buat kerja gila, kita tak akan berjaya kan. Tapi inilah antara saya punya keputusan, dan saya tidak pernah menyesal dengan keputusan saya. Dan bila saya buat MA pun sama. Bila saya membuat satu keputusan, saya stick dengan keputusan saya firm dengan keputusan saya buat sungguh-sungguh. Jadi pada Jun saya dapat bonus RM2,176.15. Sekurang-kurangnya ni betul-betul up to the sky lah kan. Walaupun awal-awal saya punya bonus RM17, tapi naik sampai 2,600, naik sampai 2,100. Hebat tak MW ni kan? Sangat hebat pada saya. Sebab ini betul-betul up to the sky. Bukan janji palsu yang dijanjikan oleh HR manager saya. Okay, next. Okay, kan. Pulun punya pulun, Masya Allah. Ikut cakap upline saya buat kan. Ini adalah waktu pandemik, 4 Julai 2021 ni, direzekikan Allah, saya capai silver producer. Ya Allah, dapat RM8,136.24. Malam last sebelum saya fight tu, saya cakap ke anak saya, doakan mama dapat bonus RM6,000. Saya kata ke anak saya. Anak saya tak faham kan. Dia kata, duit apa mama? Saya kata tak apa, tak payah tahu. Doakan mama, silver producer. Doakan mama dapat bonus RM6,000. Saya kata. Sebab saya kata, kalau saya dapat RM6,000 tu, saya boleh bantu suami saya yang memang waktu tu masih menghantar barang ninja van kan. Saya boleh support dia, saya boleh bantu dia. Ya Allah, Allah bagi bukan RM6,000, Allah bagi saya RM8,136.24. Kan. Memang betul-betul up to the sky lah waktu ni kan. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Saya kata waktu ni saya memang bertambah yakin bahawa bisnes MW memang bisnes yang betul. Saya telah membuat keputusan yang tepat dan saya berada di landasan yang tepat. Jadi pada saya, anda semua janganlah rasa was-was.
Kan, jangan rasa betul ke aku buat keputusan ni kan, apa betul ke aku pilih bisnes MBA ni kan. Kita duk fikir nak buat macam-macam bisnes dalam waktu yang sama. Pada saya, anda memang dah berada di landasan yang betul. Kan, jadi buat je sampai berjaya, buat ikut cakap upline, insya-Allah anda pasti capai anda punya apa impian anda dalam bisnes MBA ni. Okey, seterusnya. Okey, inilah seterusnya bohnan saya pada September, Oktober dan seterusnya lah kan. Ni ada apa Oktober saya dapat 9,660. Apa sebenarnya yang saya nak share pada anda semua kan. Memang saya pun bukannya pandai, tapi saya cuma nak cerita sikit pengalaman saya. Saya buat MBA ni memang orang kata, macam saya kata yang pertama, anda mesti datang dengan apa cawan yang kosong. Itu sangat penting. Siapa pun anda sebelum ni tak penting sebenarnya. Kan, memang dalam MBA pun ramai kan. Ada yang manager, ada yang doktor, ada yang PhD, ada yang nuri getah, ada yang kerja kilang. Siapa anda semua tak penting. Kan, macam saya jugalah, siapa saya dulu tak penting, tetapi bila saya membuat saya. Jadi anda pun saya rasa sama-samalah kita kan, cuba buat yang terbaik di dalam bisnes MBA ni. Kita firm dengan keputusan kita, kita belajar, kita hadir house meeting, kita ikut cakap upline. Saya dulu dengar ICU kan macam mudah je dengar perkataan ICU tu kan. Tapi sebenarnya kita kena betul-betul mendalami apakah maksud ikut cakap upline itu. Masing-masing kena tanya dan muhasabah diri. Selama ni kita betul-betul dengar ke cakap upline kita? Sebab barisan upline kita ramai kan. Dia orang semua membagi contoh yang sangat baik dan kita memang kena ikut cakap upline ni kita yang betul-betul nak bantu kita. Kan. Lepas tu macam mana saya boleh terdetik kan, orang kata tersangkut dengan bisnes MBA ni bila saya tengok MBA ni ada pencen. Sebab saya 22 tahun berniaga di dalam bidang F&B, memang tak ada pencen. Di situlah yang saya menyimpan di tabung haji saya sampai 200,000 sampai habis. Saya kikir sikit demi sikit selama 2 tahun sampai kosong saya punya baki tabung haji. Itu pun 1,300 tak boleh buat keluar kan sebab kita dah daftar haji. Kalau boleh yang tu pun saya buat keluar juga. Tapi tak apa kan. Saya percaya Allah akan gantikan segala pengorbanan, segala kesusahan kita dengan pelangi yang indah kan. Jadi saya rasa sangat berbaloi lah bila kita buat bisnes Amway, Allah bagi kita hadiah yang sangat hebat kan. Satu bisnes yang orang kata kita bukan saja boleh mengubah hidup kita, tetapi kita boleh mengubah hidup ramai orang di dalam kita punya tim. Yang tu membuatkan saya sangat suka kan. Bila saya boleh tolong lebih ramai orang. Sebab dulu 22 tahun saya hanya bantu saya dan suami serta keluarga saya sahaja. Jadi kita tak boleh nak pergi ajar orang macam mana cara nak buka kedai kan. Kita tak boleh nak share pada orang lain lah. Tapi bila dalam bisnes Amway ni saya dapat sesuatu yang saya minta kepada Allah, ya Allah bagilah satu perniagaan yang boleh aku bantu orang lain. Yang saya boleh berkongsi dengan orang lain. Masuk di dalam perniagaan Amway ni saya dapat bantu orang lain kan. Saya punya tim, saya punya keluarga kan, sama-sama merunut Amway ni kan. Jadi pada saya, siapa pun anda ingatlah, jangan rasa selesa. Macam saya rasa kan, bila EDC Diana dan Cik Ta datang, saya tolak Amway. Memang saya tolak secara baik. Tapi dalam hati saya, biasalah manusia ada kesombongan kan. Pada saya dah income banyak-banyak, buat apalah nak suruh saya buat Amway ni kan. Tak bisnes apa-apa lah Amway ni kan. Jadi saya tak pandang pun sebelah mata. Jadi maknanya ini adalah backup plan. Ini adalah kata spare tire kan. Apa-apa terjadi, anda kena ada sesuatu, terutamanya wanita. Kan kita wanita, kita tak tahu kan. Hari ni suami kita. Esok lusa kita tak tahu suami siapa kan. Kadang-kadang Allah tak ambil, orang lain yang ambil kan. Jadi saya rasa kita semua kena bersiap sedia. Bersiap sedia, buat betul-betul. Maknanya bila kita buat Amway ni, kita tak percaya, kita cuba adjust. Jangan try and error, kita tak nak buat kesilapan. Kan, kalau boleh kita jangan buat kesilapan sebab kita ada. Jadi kita try and adjust. Mana yang tak kena kita adjust,
mana yang tak kena kita adjust. Jadi di situlah kita akan belajar sebenarnya untuk memperbaiki diri kita dari masa ke semasa. Kan. Saya pun sebenarnya bukanlah pandai kan. Saya pun cuma ada pengalaman sedikit lah di dalam bidang ni yang membuatkan saya nak kongsi kepada orang. Jangan selesa, please lah backup plan. Walaupun anda berkejaya, walaupun anda ada income puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, buat MB untuk masa depan. Kan mungkin orang kata, macam kita punya pemimpin katalah kan bisnes untuk cari makan, MB untuk masa depan. Jadi apapun kita sama-sama doakan semoga kita sama-sama berjaya, kita sama-sama istiqomah di dalam perniagaan MB ini kan. Saya nak ambil kesempatan ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan upline saya yang sangat hebat kan. Kita punya mentor Rumpun Mesra, Ayahanda Abdullah dan Bonda Hajah Mariam yang menyediakan satu platform kepada kita semua kan di dalam perniagaan ini. Sebab MB maksudnya saya ramai orang boleh buat MB, ramai orang join MB, tetapi tak ramai orang berpeluang untuk join RMP. Kerana apa istimewanya RMP? Kita ada mentor yang sangat hebat. Saya tak pernah jumpa ini di dalam bisnes-bisnes lain. Saya banyak menyertai MLM lain sebelum ni, tetapi saya tidak ada mentor di sana. Kan saya tidak ada kita punya ukhuwah di sana. Kan saya tengok di dalam kita punya RMP ni silaturahim, teamwork sangat hebat. Saya sangat rasa bersyukur macam Diamond Linda kata, kita lahir di dalam dulang emas. Jadi anda rasa kena rasa bangga bahawa anda lahir di dalam satu dulang emas. Kan kita bukan lahir di dalam bisnes yang biasa-biasa, tetapi kita berada di bisnes yang luar biasa. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.